Saya akan memulakan. Langkah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat diraja antara IPT tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree palangsiaran.langsung. Saya Ayuni Sofia binti Muhammad Sazani merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Tun Hussein Oil Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Fatihah binti Lasudi, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Ashraf bin Nordin, Yang Amat Berhormat Menteri Pertama Muhammad Luqman Nur Hakim Halimur Rashid bin Darwis, Yang Amat Berhormat Menteri Simpanan Muhammad Zarif Daniel bin Muhammad Helmi. Bagi pihak pembangkang pula diwakili oleh kumpulan swing Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang Nurul Nabila binti Fadlai, Yang Amat Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Akbar bin Ahmad, Yang Amat Berhormat Pembangkang Pertama Nur Syahira binti Jamaluddin dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Ahmad Ilham Haris bin Muhammad Fadli. Hakim bagi pusingan ini ialah Encik Elvin Lim, Hakim kedua Encik Pian Propal dan Hakim yang ketiga Puan Juwaria Osman. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati. Saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan yang kita bersidang. Namun izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti yang berikut. Peraturan dan tata cara semasa Dewan Bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak pengajur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Maaf YDP, Ya, Ketua Pembangkang terkeluar. Dia ada minta masuk ke tak? sebentar ya. Oh, okey ada. Boleh saya minta untuk saudari Nabila Fadli untuk
merename nama seperti yang telah dibuat tadi. Sekiranya semua ahli berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Barisan Perwakilan Pembangkang dan seterusnya, sidang hadirin sekalian. Selamat berdebat saya ucapkan. Usul kita pada hari ini adalah demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Sebelum meniti hujah pertama kerajaan pada hari ini, saya dengan besar hatinya akan mendefinisikan usul perdebatan pada hari ini. Frasa pertama iaitu memelihara kebebasan kehakiman secara literalnya dapat diletakkan sebagai bebas daripada kawalan badan pentadbiran dan perundangan. Perkara ini dapat dilihat apabila badan kebebasan badan kehakiman melalui beberapa perkara. Yang pertama adalah seseorang hakim setelah dilantik tidak boleh dilucutkan jawatannya sehingga bersara pada usia 65 tahun. Kedua, hakim juga akan dilucutkan jawatan sekiranya kelakuan tidak baik dan juga mempunyai ketiadakupayaan ataupun uzur. Ketiga, sarangan hakim akan diperuntukkan oleh Akta Parlimen dan dibayar kepada kumpulan wang yang disatukan. Keempat, sarangan hakim dan syarat-syarat jawatan tidak boleh diubah. Dan kelima adalah kelakuan hakim tidak boleh diubah kecuali perkara yang dikemukakan oleh tidak kurang daripada 1/4 ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Saya teruskan kepada frasa kedua kita pada hari ini iaitu pengampunan diraja yang dapat didefinisikan sebagai Yang di-Pertuan Agong berkuasa dalam memberi ampunan, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan Raja atau Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Manakala frasa terakhir kita iaitu memansuhkan, di mana dalam Kamus Dewan ATC keempat adalah menjadikan sesuatu perkara tidak berlaku atau sah lagi atau membatalkan dan meredakan. Konseptualnya di bangku kerajaan pada hari ini, kami telah menskopkan dan memfokuskan usul perdebatan di bawah Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, iaitu di bawah 4 perkara. Pertama, meminta atau menerima rasuah, Seksyen 16 dan 17(A) Akta SPRM 2009. Kedua, menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu
dalam Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan keempat menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai pada awam dalam Seksyen Datuk Celahan, Akta SPRM 2009. Mengapa kami di pihak kerajaan melaksanakan perkara ini adalah berlandaskan isu-isu integriti yang telah berlaku dalam negara dan juga ini telah menyebabkan mencabar kepada kebebasan kehakiman pada hari ini. Maka di pihak kerajaan pada hari ini kami akan melihat kepada kapasiti dalam memansuhkan pengampunan diraja untuk jenayah rasuah demi memelihara kebebasan kehakiman. Dalam masa yang sama kami akan melihat dua perkara demi memelihara kebebasan hakiman ini iaitu mengadili kesalahan penjenayah dan tiada campur tangan luar dalam badan kehakiman. Celahan. Ya, silakan. Datuk, dalam banyak-banyak kebebasan yang Datuk katakan sebentar tadi, kebebasan apa yang akan digugat kalau kita kekalkan pengampunan diraja? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, yang berhormat. Kebebasan yang kami skopkan dalam usul pada hari ini adalah untuk mengadili kesalahan penjenayah dan juga tiada campur tangan luar dalam badan kehakiman. Maka saya teruskan kepada hujah utama kerajaan pada hari ini iaitu mengadili kesalahan berdasarkan jenayah rasuah Akta 694. Tujuan utama kerajaan mengambil kata kunci ini adalah untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa sebarang campur tangan daripada luar. Apabila kesalahan rasuah dapat diadili secara menurut tanpa sebarang masalah dan akhirnya dapat memastikan kebebasan ini dapat dicapai. Saya beri dua fakta kes dalam hal ini. Pertama adalah Parole Pardon Board of Denmark yang meletakkan negara mereka di mana tiada pengampunan memang daripada awal pemerintahan untuk integriti, jenayah, bunuh dan pemberontak. Di mana mereka meletakkan ketiga-tiga kes jenayah ini merupakan jenayah kotor dan negara ini sepenuhnya mengadili jenayah tersebut dalam badan kehakiman. Maka di sini terbuktinya bahawa tiada campur tangan luar dalam badan kehakiman mereka untuk memelihara kebebasan kehakiman tersebut. Maka yang kedua adalah negara Finland di mana tiada pengampunan untuk jenayah rasuah, bunuh dan juga korupsi. Dengan izin Ketua, adalah bertujuan untuk menghentikan segala bantuan daripada luar terhadap pesalah-pesalah jenayah berat di mana berkonsepkan pengadilan jenayah ini Finland sepenuhnya berasaskan badan kehakiman dan merupakan salah satu negara yang berintegriti pada hari ini. Maka secara keseluruhannya saya dapat rangkumkan bahawa kes pada hari ini telah menunjukkan yang kami telah berjaya membuktikan dan menerangkan bahawa kesalahan yang didapati dalam mengadili tanpa campur tangan luar ini dapat memelihara kebebasan dalam badan kehakiman. Sekian dan terima kasih. Mohon terus untuk mencatat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara. Cubaan suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari, usul pada hari ini berbunyi, demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Selaku Ketua Pembangkang, saya mulakan gerak kerja yang pertama, iaitu menganalisis pembentangan definisi yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Masalah pertama, pada frasa memelihara kebebasan, kegagalan Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini adalah untuk menentukan apakah garis pemisah antara memelihara kebebasan yang terpelihara dan kebebasan yang tidak dipelihara. Kerana sekiranya tiada garis pemisah antara dua perkara tersebut, sampai bila-bila pun mereka akan katakan bahawa kebebasan pada hari ini tidak pun dipelihara. Kedua, apakah status quo badan kehakiman di negara Malaysia yang tergugat sebenarnya? Kerana di hari ini mereka sibuk menceritakan tentang badan kehakiman negara lain. Tapi bagaimana keadaan negara kita? Adakah negara kita pada hari ini badan kehakimannya tergugat atau diganggu kebebasannya? Tidak pernah diceritakan di perwakilan kerajaan. Ketiga, apa yang mereka terlupa adalah bagaimana Perlembagaan Persekutuan sendiri telah membenarkan bahawa pengampunan diraja ini dilaksanakan. Jadi, bagaimanakah fungsi perlembagaan ini sendiri sebenarnya telah menggariskan apakah prosedur dan juga apakah keadaan di mana pengampunan diraja ini dibenarkan. Seterusnya, pada frasa memansuhkan, perwakilan kerajaan pada hari ini pertama, gagal untuk menceritakan kepada kita bagaimana mereka hendak memansuhkan perkara ini. Kerana perkara ini adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan di mana ianya sukar untuk diubah dan digubal semula. Kedua, apa yang mereka lupa adalah pengampunan diraja ini bukan menghapuskan hukuman, tetapi kita masih lagi menerima hukuman tersebut dan setelah diterima hukuman itu barulah pengampunan diraja boleh untuk dimohon hadirin sekalian. Tapi masih ada banyak prosedur yang telah pun digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan meskipun pengampunan pada hari ini diberikan, adakah ianya mengganggu keputusan hakim? Sebab kebebasan keputusan hakim ini telah pun dibuat. Meskipun ada salah laku pengampunan diraja, tetapi yang akan dikritik adalah pengampunan diraja tersebut tidak mengganggu badan kehakiman ini kerana pekerjaan mereka telah pun selesai, hadirin sekalian. Itu pertikaian yang saya harap boleh untuk dijawab oleh yang kedua. Seterusnya, bergerak kepada penghujahan. Mereka pada hari ini menceritakan tentang jenayah rasuah. Soal saya yang pertama, apakah rasional mereka untuk meletakkan kesalahan, untuk menghapuskan pengampunan ini kepada kesalahan rasuah semata-mata? Tidak pernah ada justifikasi. Ini akan menimbulkan ketidakadilan di mana kesalahan-kesalahan lain juga perlukan kepada pengampunan diraja sama juga dengan kesalahan rasuah ini. Dan soalan kedua, adakah keadaan badan kehakiman kita kini tergugat untuk menentukan kesalahan-kesalahan kes rasuah? Kerana kita lihat tak ada gangguan langsung dalam badan kehakiman pada hari ini untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman, di mana kita lihat bagaimana mahkamah telah pun menetapkan kesalahan kepada kes Datuk Seri Najib Razak dan juga Datin Seri Rosmah Mansor, membuktikan badan kita bebas daripada salah laku, hadirin sekalian. Seterusnya, selesai pembidasan kes pada hari ini, kita bergerak kepada asas bangkangan di perwakilan pembangkang pada hari ini. Perwakilan pembangkang, kami percaya kita tidak perlu untuk memansuhkan pengampunan diraja pada hari ini kerana ianya tidak menyekat kebebasan kehakiman. Pertama, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana fungsi perlembagaan pada hari ini untuk melindungi kebebasan, dan yang kedua, Datuk Akbar akan menceritakan bagaimana ianya tidak pun mengganggu pertimbangan kehakiman. Hujah pertama di perwakilan pembangkang, fungsi perlembagaan dalam melindungi kebebasan. Dengar baik-baik. Dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana perlembagaan pada hari ini dalam perkara 42 kuasa pengampunan telah pun menggariskan bahawa pengampunan diraja diberikan bukan sahaja untuk mengampun kesalahan
terhadap pesalah, tetapi juga untuk menunda hukum dan meringankan hukum. Di mana sekiranya kita menghapuskan pengampunan, kita menghapuskan ketiga-tiga perkara ini. Seterusnya, bagaimana apabila pengampunan ini, contohnya pada November 2017, pengampunan Sultan Perak kepada banduan yang dihukum kepada mati diturunkan kepada penjara seumur hidup. Ini membuktikan bahawa ada keperluan-keperluan lain untuk kita mengekalkan pengampunan diraja ini. Seterusnya, berkenaan dengan bagaimana perlembagaan ini telah pun menggariskan untuk kita melindungi kebebasan meskipun ada pengampunan diraja. Pakar undang-undang Profesor Dr. Syam Rahayu telah menyatakan bahawa garis panduan berkenaan pengampunan diraja telah pun digariskan. Pertama, untuk pengampunan diraja perlu ada nasihat daripada lembaga pembangunan sendiri. Kedua, perlu menjalani tempoh hukuman supaya mereka menginsafi kesalahan mereka. Dan yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ada nasihat daripada peguam negara. Inilah garis panduan yang telah pun ditetapkan di dalam perlembagaan undang-undang kita. Di mana kita ada lembaga pengampunan, kita ada nasihat daripada peguam negara, kita perlu menjalani tempoh hukuman dahulu dan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi terbuktilah di sini bahawa kita telah pun ada garis panduan supaya pengampunan diraja ini tidak disalahgunakan. Sebagaimana mahkamah seksyen, ada mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan untuk menjadi badan semak dan imbang, begitu juga dengan pengampunan diraja ini. Boleh dijadikan badan semak dan imbang, di mana ketika keadilan tidak lagi ditegakkan, maka belas kasihan dan ihsan perlu datang untuk menyelamatkan keadaan tersebut. Jadi, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan dan Puteri Dewan, pihak perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang dan seluruh warga Dewan yang bersidang sekalian. Elok boleh kalau kita sebenarnya sempurnakan kembali apa yang telah dicacamerbakan oleh pihak Pakatan Pembangkang sebentar tadi. Kerana apa? Sebenarnya masalah berlaku apabila berlaku masalah kefahaman di meja pihak pembangkang. Kenapa? Perkara-perkara pertama yang mereka tidak faham tentang apa yang kita hendak bawakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, iaitu justifikasi untuk kita letakkan pada masalah integriti ataupun rasuah Tuan Puteri Dewan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat pada hari ini Tuan Puteri Dewan, perkara ini menjadi isu ataupun mencabar kepeliharaan kebebasan kehakiman ini apabila kes Datuk Seri Najib ini boleh diampunkan diraja Tuan dan Puteri Dewan. Ya, saya tidak nafikan ada garis panduan yang digunakan dalam perlembagaan persekutuan. Sebab itulah kita munculkan dengan cadangan ini Tuan dan Puteri Dewan. Kenapa? Kerana kita ada kapasiti untuk memelihara kebebasan kehakiman ini. Kenapa? Apabila kami tunjukkan kepada anda semua bagaimana kita dapat mencapai kebebasan justifikasi ini adalah untuk memelihara kes kebebasan kehakiman dalam masa sama untuk kita mengadili kes-kes integriti di dalam negara kita, Tuan dan Puteri Dewan. Kes integriti ini merupakan satu kes yang amat parah di dalam negara kita, Tuan dan Puteri Dewan. Itu pertama. Kedua, Tuan dan Puteri Dewan, apabila kata mereka kami tidak ada garis pemisah memelihara Tuan dan Puteri Dewan. Yang pertama sekali, mereka sendiri tidak letakkan apa garis pemisah tidak memelihara. Itu pertama. Kedua, kami sebenarnya setelah pun nyatakan untuk kita memelihara kebebasan kehakiman, kita berikan kebebasan kehakiman 3 perkara. Pertama, mengadili kesalahan tanpa campur tangan luar. Kedua, mendidik masyarakat tanpa campur tangan luar menggunakan hukuman dan mencegah jenayah menggunakan hukuman yang diletakkan atas jenayah tersebut, Tuan dan Puteri Dewan. Mudah saja Tuan dan Puteri Dewan, tapi mereka tidak cakna atas apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Masalah ketiga mereka, Tuan dan Puteri Dewan, mereka tidak reti bezakan ataupun tidak faham untuk membezakan model relatif, Tuan dan Puteri Dewan. Kenapa? Kalau kita lihatlah
memasukkan pengampunan diraja ini bukan perkara yang pernah berlaku di dalam negara kita. Jadi memang kita perlu lakukan model relatif Tuan dan Pertua Dewan. Mustahil untuk mereka menuntut kami di meja pihak kerajaan membuktikan perkara yang berlaku dalam Malaysia sedangkan mekanisme ini belum dijalankan Tuan dan Pertua Dewan. Ini soalan. masalah di meja pihak kerajaan. Sebab itulah kita letakkan model relatif. Negara-negara yang tidak menggunakan pengampunan diraja ataupun pengampunan parol dengan izin Tuan dan Pertua Dewan. Dengan izin Tuan dan Pertua Dewan. Sebelum itu saya bergerak kepada asas bangkangan mereka, ya dipersilakan. Datuk, apa sebenarnya masalah yang tergugat dalam kebebasan integriti anda ni? Yang berhormat, apabila kehakiman ini mengadili kesalahan, ada campur tangan luar. Apabila mereka hendak mendidik dan mencegah menggunakan hukuman mereka, ada campur tangan luar. Inilah tidak dapat kita tidak dapat pelihara kebebasan kehakiman. Disebabkan itulah dalam kita menegakkan integriti, kita akan memasukkan pengampunan diraja supaya kita dapat memelihara kebebasan kehakiman dalam mereka mengadili masalah integriti di dalam negara kita. Mudah saja Tuan dan Pertua Dewan. Sebentar yang berhormat, saya baru bagi satu. Kita lihat pula asas bangkangan mereka Tuan dan Pertua Dewan. Kita lihat asas bangkangan mereka sebenarnya berbentuk negatif. Tidak perlu, tidak menyekat kebebasan kehakiman. Bagaimana situasi tidak menyekat Tuan dan Pertua Dewan ataupun tidak perlu Tuan dan Pertua Dewan? Tidak pernah pun dinyatakan. Adakah tidak menyekat kebebasan kehakiman ini? Hakim ini bebas untuk meletakkan apa-apa hukuman sebagaimana ataupun tiada campur tangan luar, tidak pun pernah diterangkan di dalam garis panduan mereka yang telah terangkan Tuan dan Pertua Dewan. Sebab apa? Kalau kita lihat, kalau betul lah tiada campur tangan luar, maksudnya kepada hari ini kita tak ada pengampunan atau diraja pun lembaga penasihat tersebut Tuan dan Pertua Dewan. Namun lembaga-lembaga penasihat ini sebenarnya akan terdiri ataupun wujudnya bergantung kepada badan kehakiman, namun bukan daripada badan kehakiman sendiri. Maksudnya ada campur tangan luar. Pengampunan diraja ini akan berlaku dengan campur tangan luar juga Tuan dan Pertua Dewan. Maksud garis panduan mereka sendiri dah tunjukkan ada campur tangan luar dalam kita menilai masalah integriti di dalam negara kita Tuan dan Pertua Dewan. Maksud kita boleh tolak asas bangkangan mereka. Sebab apa? Asas bangkangan mereka masih tidak tetap kepada satu perkara Tuan dan Pertua Dewan. Kita tengok hujah mereka pula dalam fungsi perlembagaan Tuan dan Pertua Dewan. Ya, kami tidak nafikan fungsi perlembagaan ini Tuan dan Pertua Dewan. Wujudnya fungsi perlembagaan ini. Namun disebabkan ada kekurangan dalam fungsi perlembagaan inilah, kita hendak masukkan dan hendak menyempurnakan lagi apabila untuk kita dapat memelihara kebebasan kehakiman dalam kita mengadili integriti yang semakin hari semakin parah. Maka kalau tiada sebarang laluan lagi, kita akan bergerak kembali kepada konsep di meja pihak kerajaan. Tiada, maksudnya mereka setuju. Pada hari ini pihak kerajaan setuju untuk menunjukkan kepada anda kapasiti untuk memasukkan pengampunan diraja bagi jenayah rasuah demi memelihara kebebasan kehakiman. Saya akan tunjukkan dalam hujah saya. Hujah kedua, mendidik masyarakat menggunakan hukuman dan proses badan kehakiman Tuan dan Pertua Dewan. Kita lihat dalam hujah ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana badan kehakiman dapat mendidik masyarakat untuk tidak melakukan masalah integriti ataupun untuk berintegriti dalam melakukan kerja awam serta melakukan kerja-kerja mereka Tuan dan Pertua Dewan. Kerana apa Tuan dan Pertua Dewan? Di dalam negara-negara contohnya, saya tunjukkan kepada negara Kanada Tuan dan Pertua Dewan. Sebelum tahun 2018, mereka masih tidak mengecualikan integriti ataupun rasuah ini Tuan dan Pertua Dewan. Tapi pada tahun 2018 ini, mereka meletakkan sepenuhnya kebebasan kehakiman untuk meletakkan hukuman terhadap rasuah dan tiada pengampunan ataupun Parole Board of Canada Tuan dan Pertua Dewan. Dan kesannya Tuan dan Pertua Dewan, integriti di dalam negara mereka Tuan dan Pertua Dewan pada tahun 2020 meningkat kepada 8.16 daripada 7.96 disebabkan Parole Board of Canada mengecualikan integriti tersebut Tuan dan Pertua Dewan. Dalam hujah ketiga pula Tuan dan Pertua Dewan, mencegah jenayah integriti Tuan dan Pertua Dewan, kita lihat negara yang memang mencegah daripada awal. Negara Sweden Tuan dan Pertua Dewan, tidak pernah wujud pun pengampunan diraja atau pengampunan pemerintahan sebagainya Tuan dan Pertua Dewan. Menurut Swedish Commission on Security and Integrity Protection Tuan dan Pertua Dewan, negara mereka adalah negara yang paling berintegriti di dalam dunia Tuan dan Pertua Dewan sepanjang 10 tahun. Sebab apa Tuan dan Pertua Dewan? Sebabnya mereka mencegah rasuah ini ataupun masalah-masalah integriti ini dengan memberikan hukuman sepenuhnya atas kebebasan kehakiman Tuan dan Pertua Dewan tanpa campur tangan luar dan sebagainya Tuan dan Pertua Dewan. Yang akhirnya betullah kami tunjukkan kepada anda semua bahawa wujudnya kapasiti apabila kita memasukkan pengampunan diraja bagi jenayah rasuah, kita akan dapat
pelihara kebebasan kehakiman. Mohon usul diterima Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Tuan Dipertua Kerajaan Pembangkang seterusnya warga Dewan yang sudi bersidang. Masih lagi kita bincang usul yang sama demi memelihara kebebasan kehakiman. Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Tetapi selaku meja pembangkang pada hari ini, saya berdiri di belakang Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk membangkang usul dan menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan. Sidang Dewan, sebelum kita terus menelusuri perdebatan pada hari ini, elok kalau kita lihat dulu apakah kekeliruan dan kekacauan yang berlaku seawal perdebatan disebabkan oleh perwakilan kerajaan. Pada hari ini, masalah mereka dalam konsep mereka nak tengok kepada keadaan kebebasan kehakiman itu dari segi mengadili dan juga mendidik. Namun, kita tak pernah lihat pun adakah masalah pengampunan diraja ini betul-betul menggugat keadilan ataupun didikan. Sebab apa? Pertama, mereka tak jelaskan apakah bentuk gangguan yang berlaku terhadap keadilan dan apakah bentuk gangguan terhadap pendidikan. Yang kedua, mereka pertikaikan kami. Katanya, kami pada hari ini tak jelaskan keadaan sekatan. Sidang Dewan sekalian, kerajaan dah tunjukkan kepada kita apa itu kebebasan kehakiman, adil dan didik. Maka kami sesuaikan dengan anda. Kami tunjukkan sekatan tiada, bermaksud tiada sekatan untuk kita mengadili dan juga mendidik terhadap pesalah-pesalah integriti yang mereka bincangkan pada hari ini. Itulah masalah perwakilan pembangkang ini secara ringkasnya. Dan kita lihat pada hari ini, masalah makin berlanjutan dalam hujah mereka. Jadi saya akan bidas hujah pertama mereka terlebih dahulu, bercerita tentang mengadili jenayah. Hujah pada hari ini bercerita tentang kes jenayah, sedangkan pada jenayah-jenayah yang mereka bawa bukanlah bercerita tentang SPRM yang ingin mereka sekutkan pada hari ini. Itu masalah pertama, tapi tak mengapa. Kita analisis juga. Mungkin ada elemen berkenaan dengan pengampunan diraja. Tapi sayang, tiada. Sebab apa saya kata tiada? Inilah datangnya masalah kedua yang telah saya analisis. Mereka tak pernah banding kepada kita. Apa jadi kalau pengampunan diraja dimansuhkan? Apa jadi kalau pengampunan diraja dikekalkan? Yang mereka tunjukkan di negara-negara yang memang dah tak ada pengampunan diraja. Sebab apa? Kita perlu tengok mekanisme pengampunan diraja pada hari ini. Adakah mereka mengganggu proses untuk hakim meletakkan hukum? Adakah pengampunan diraja mengganggu proses untuk kita membicarakan sama ada pesalah itu bersalah ataupun tidak? Tak mengganggu. Boleh untuk letak hukum, boleh untuk salahkan sesiapa apabila kita buktikan. Makna pada hari ini mereka tiada gangguan pun untuk kita mewujudkan kebebasan kehakiman walaupun dengan ada pengampunan diraja. Jadi mereka sepatutnya ada perbandingan elemen ini dalam hujah mereka. Selesai hujah satu, kita lihat pula masalah hujah kedua mereka bercerita tentang hukuman. Hukuman ini kita pun tak tahu siapakah yang mendidik sebenarnya, mahkamah atau penjara. Kalau penjara bukanlah badan kehakiman dan manakala sebuah badan eksekutif. Dan pada hari ini yang perlu kita sedar, pengampunan diraja ini masih lagi memerlukan seseorang itu untuk menghadapi ataupun menerima hukum, barulah boleh untuk ada pengampunan diraja. Jadi, dan masalah kedua pula adalah apabila mereka pada ini tunjuk negara-negara yang sudah pun bersih ataupun cantik kes integritinya. Tunjuklah negara-negara lain yang masih lagi ada masalah integriti tapi tiada pengampunan diraja. Sebab apa? Kita tahu pengampunan diraja ni sangat sedikit negara yang ada. Malaysia antaranya. Dan majoriti negara-negara luar tidak ada pengampunan diraja. Tapi kenapa kes-kes integriti masih lagi banyak, bukan sahaja di Malaysia. Itu yang mereka gagal analisis dengan baik. Maknanya kedua-dua hujah mereka gagal dalam Dewan Perubatan. Sebab apa? Tiada elemen pengampunan diraja, tidak menjawab konsep yang mereka bawakan. Baik, kita bertenang, kita beralih kepada perwakilan pembangkang pada hari ini. Saya akan tunjukkan kepada anda hujah kedua kami berkata kuncikan tiada gangguan untuk pertimbangan kehakiman. Jadi dalam hujah ini, apa yang saya akan jelaskan kepada anda ialah kita akan tengok apa yang badan kehakiman buat, apa yang pengampunan diraja lakukan dan bagaimana proses tersebut akhirnya ganggu ataupun tidak kebebasan kehakiman, maknanya mengganggu keadilan ataupun tidak, mengganggu proses pendidikan ataupun tidak. Jadi kehakiman pada hari ini, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menzahirkan tanggungjawab
jenayah atas kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah dan meletakkan hukuman atas jenayah tersebut, ataupun mereka ini dipertanggungjawabkan ataupun mereka ini akan membuat supaya penjenayah itu boleh dipertanggungjawabkan ke atas perbuatan jenayah yang dilakukan. Itu kehakiman. Kita lihat pula apa pengampunan diraja buat. Pengampunan diraja bertindak selepas keputusan diberikan, selepas pembicaraan dijalankan. Makna kata pada hari ini, untuk mengadili, nak letakkan sama ada salah ataupun tidak, diraja tak ganggu. Untuk meletakkan hukuman, diraja tak ganggu. Letaklah hukuman. Jadi, kalau kita lihat pula syarat-syarat pengampunan diraja, dia perlu untuk menghadapi hukuman terlebih dahulu, barulah boleh ada sistem pengampunan. Maknanya, untuk mendidik, kita ada tempoh mendidik. Dan yang paling penting yang mendidik ni penjara lah, bukannya mahkamah. Jadi apa didikan yang anda nak mahukan? Sebab apa? Kalau kita tengok, kita nak didik bermakna kita mestilah tahu apabila seorang itu telah terdidik macam mana. Bila telah melakukan kelakuan yang baik, telah pun menunjukkan prestasi yang bagus, baru kita bagi pengampunan. Dah dia terdidik, kita nak hukum lama-lama, nak didik sampai bila? Itulah masalahnya. Jadi kita lihat contoh kes yang berlaku untuk saya buktikan kepada anda. Kalau kes terhadap Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pun menerima hukuman penjara 5 tahun bermula 2015 di penjara Sungai Buloh atas kesalahan liwat pembantu peribadinya. Apa yang berlaku? Beliau digunakan hukuman terlebih dahulu. Kemudian pada Mei, setelah 2 tahun, Mei 2018 barulah dapat pengampunan. Jadi dalam proses ini, apa yang berlaku? Pengadilan, proses perbicaraan, diraja tak kacau. Proses untuk meletakkan hukuman, pengampunan diraja tidak pun mengganggu proses untuk meletakkan kesalahan. Tetapi selepas dia terdidik, barulah kita bagi pengampunan setelah kita analisis semua rekod-rekodnya di dalam penjara tersebut. Dan kedua, kita perlu tahu satu perkara bahawa kes setiap individu yang masih lagi mempunyai kes mahkamah ketika dia sedang menjalani hukuman, maknanya kalau contohnya saya dikenakan hukuman tapi saya ada lagi satu kes yang sedang dibicarakan, saya tak berhak untuk mohon pengampunan diraja. Maknanya, sekali lagi, pengampunan diraja tak mengganggu pun proses perbicaraan saya terhadap mana-mana kes, dan proses pengampunan diraja tak mengganggu pun mana-mana tindakan untuk meletakkan kesalahan ke atas saya. Jadi, apa yang telah kami buktikan dalam hujah ini, dua perkara. Pertama, tak mengganggu pun keadilan yang mereka tunjukkan sebab kita tak ganggu pun proses perbicaraan. Dan yang kedua, mendidik, kita tak ganggu pun hukuman. Cuma dah terdidik, barulah kita beri peluang untuk dia berubah. Maka mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang. Seterusnya, warga hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua, masih lagi dalam usul yang sama. Demi memelihara kebebasan kehakiman, Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja. Dan selaku Menteri Pertama pada hari ini, masih lagi berdiri di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akan menyokong usul dengan premis kami iaitu melihatkan kepada kapasiti dalam memansuhkan pengampunan diraja bagi jenayah rasuah demi memelihara kebebasan kehakiman. Sebelum itu, sebelum saya memulakan gerak kerja saya yang pertama iaitu membidas, kita fokus dahulu kepada pengukuhan daripada perwakilan kerajaan. Pada hari ini, kami telah tunjukkan bagaimana apabila kapasiti memasukkan pengampunan diraja ini bagi jenayah rasuah demi memelihara kebebasan kehakiman dengan 3 hujah. Kami katakan pada dalam hujah pertama iaitu tentang mengadili kesalahan tanpa campur tangan luar, di mana kami cerita apabila badan kehakiman ini dapat mengadili kesalahan tanpa campur tangan luar seperti seperti badan-badan ataupun lembaga-lembaga Malaysia, ini akan menjadikan
mereka punya kebebasan dijaga, pertama. Kedua, pada hari ini, hujah kedua tentang mendidik masyarakat dan hujah ketiga tentang mencegah jenayah integriti. Kedua-dua hujah ini saya boleh simpulkan di mana apabila kita dapat mencegah jenayah integriti serta mendidik masyarakat tentang jenayah rasuah yang semakin tular dan semakin teruk di Malaysia, maka ia juga dapat memberi kesan impak yang baik, seterusnya memenuhi kapasiti dalam penghujahan perwakilan kerajaan. Selesai dalam bidang pengukuhan perwakilan kerajaan, kita beralih pula kepada masalah-masalah perwakilan pembangkang, Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Pada hari ini, apabila bangunan yang pertama dan yang kedua meletakkan konsep mereka tidak menyekat kepada kebebasan kehakiman dengan dua hujah, iaitu melihatkan kepada fungsi perlembagaan untuk memelihara kebebasan kehakiman dan juga tiada gangguan dalam badan kehakiman. Pada hari ini, perwakilan pembangkang seperti tidak dapat untuk mengeluarkan idea hujah yang baik. Kerana apa? Apa yang saya lihat adalah kedua-dua hujah ini adalah hujah yang berantai. Hanya daripada satu sebab dan kesan-kesannya yang diceritakan. Namun, tak apa, kita bidah satu persatu. Hujah pertama pada hari ini, apabila fungsi perlembagaan untuk memelihara kebebasan kehakiman. Bidasan mudah, saya tunjukkan. Pada hari ini, kami perwakilan kerajaan sendiri tidak menafikan langsung tentang fungsi yang mereka ada, iaitu fungsi perlembagaan. Namun, pada hari ini, sepatutnya perwakilan pembangkang tunjukkan bagaimana walaupun fungsi perlembagaan ini ada, mereka tidak akan dapat campur tangan terhadap masalah-masalah yang ada dalam jenayah rasuah, pertama. Kedua, pada hari ini apabila perwakilan pembangkang menyatakan dengan adanya ciri-ciri seperti kena ada nasihat daripada kena hadap hukuman dahulu dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Saya kira pada hari ini kita semua tahu yang institusi ataupun fungsi perlembagaan ini dalam institusi kehakiman sangat penting. Tapi kita kena lihat bahawa pihak pembangkang perlu bertembung dengan kami perwakilan kerajaan apabila mengenai isu jenayah rasuah tersebut. Kita lihat pula kepada hujah kedua pada hari ini, tiada gangguan dalam badan kehakiman. Ceritakan tentang apabila berlakunya hukuman yang dikenakan terhadap pesalah, kemudian ceritakan tentang selepas. Namun, apa yang kita perlu lihat sebagai perwakilan kerajaan pada hari ini, walaupun dah letak ataupun telah dijatuhkan hukuman, pengampunan diraja ini masih jalan, masih lagi diteruskan apabila diminta dan diberikan kepada pesalah laku. Namun, pada hari ini kami kerajaan cuba tunjukkan bagaimana ada masalah integriti yang besar dalam kesalahan jenayah rasuah yang memerlukan untuk memansuhkan pengampunan diraja. Sabar dulu sekejap ya. Yang kita perlu tahu, pihak kerajaan hari ini skopkan dengan cukup baik kerana apa? Kami nak lihatkan kepada jenayah rasuah yang semakin membesar di Malaysia. Sebelum itu, izin Adlan tadi. Yang Berhormat, sekarang ni ada tak kes berkenaan rasuah yang dapat pengampunan diraja sehingga Yang Berhormat risau sangat ni? Yang Amat Berhormat, kalau tak ada kes, tak timbul usul seperti ini. Itu yang anda kena faham pertama. Kedua, dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini, kita perlu lihat bagaimana isu-isu integriti yang nampak seperti remeh, tapi sangat penting untuk pengadilan dan kehakiman dan keputusan dalam menjatuhkan hukuman bagi pesalah-pesalah tersebut. Dengan ini, saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana perwakilan kerajaan telah memberikan hujah sensitif dan konsep yang cantik dengan melihatkan kepada kapasiti dalam memansuhkan pengampunan diraja bagi jenayah rasuah demi memelihara kebebasan kehakiman. Untuk itu, mohon untuk terus mencadang.
Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara YDP, boleh dengar suara saya ke? Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, kami di Majlis Perwakilan Pembangkang untuk kita menilai sama ada pengampunan diraja ini akan menggugat ataupun tidak kebebasan kehakiman. Kami telah pun menilai beberapa perkara. Dalam hujah yang pertama, telah pun kami tunjukkan kepada anda bahawa pada hari ini adanya perlembagaan persekutuan yang bertindak untuk melindungi kebebasan kehakiman. Sebab apa? Ada garis-garis panduan, ada nasihat daripada Lembaga Pengampunan Diraja, ada nasihat juga daripada Peguam Negara, dan pesalah tersebut juga perlu untuk menjalani dahulu hukuman, barulah kita boleh untuk memberikan dan memohon pengampunan diraja. Sidang hadirin sekalian, menunjukkan bahawa perlembagaan persekutuan ini berjaya untuk memastikan bahawa pengampunan diraja ini tidak pun mengganggu kebebasan kehakiman. Sidang hadirin sekalian, itu hujah yang pertama. Dalam hujah yang kedua, kami mengatakan pada hari ini, walaupun kita mengekalkan pengampunan diraja, tidak akan pun mengganggu pertimbangan kehakiman. Sebab apa? Pengampunan diraja ini hanya akan diberikan apabila sudah habis ke semua proses kehakiman, apabila telah pun dijatuhkan hukuman, apabila mahkamah telah pun memberikan hukuman apa yang sepatutnya diberikan kepada penjenayah, maka barulah boleh untuk kita memohon pengampunan diraja. Sidang hadirin sekalian, maka sebenarnya tidak pun mengganggu kebebasan kehakiman sebab ini adalah di luar proses kehakiman. Sidang hadirin sekalian, tidak ada berlaku pertindihan pun di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang perlu mereka fahami di meja perwakilan kerajaan. Sebab apa? Rata-rata ketiga-tiga menteri di meja perwakilan kerajaan hari ini bercakap seperti tin kosong, cakapnya banyak tapi tak ada pun kefahaman berkenaan dengan pengampunan diraja ini. Sidang hadirin sekalian, sebab apa? Kita lihat dalam pembukaan konsepnya mengatakan berkenaan dengan Akta SPRM Seksyen 694. Namun begitu, mereka tidak pun pernah menunjukkan status quo berlakunya isu-isu rasuah di Malaysia yang perlu untuk kita tangani dengan cara untuk kita memansuhkan kehakiman diraja. Lagi satu, sidang hadirin sekalian, mereka tidak pernah menjelaskan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, adakah isu rasuah yang mereka ingin bawakan pada hari ini adalah untuk kita elakkan pesalah rasuah daripada diberikan pengampunan diraja, ataupun mereka nak elakkan berlakunya rasuah semasa dalam proses untuk memberikan pengampunan diraja. Sidang hadirin sekalian, itu perlu mereka jelaskan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang hadirin sekalian, dalam hujah yang pertama, mereka berkata kuncikan jenayah rasuah. Mereka menunjukkan bahawa berlakunya korupsi di negara-negara luar yang menggunakan pengampunan diraja. Sidang hadirin sekalian, saya pelik pada hari ini. Adakah Perdana Menteri di sebelah sana ingin mengatakan yang di pertua kita ini nak memberikan pengampunan diraja mengambil rasuah? Saya kira ini mesej moral yang cukup buruk untuk kita letak dalam Dewan Perdebatan. Sidang hadirin sekalian, perlu mereka analisis. Adakah berlaku isu rasuah dalam kita memberikan pengampunan diraja? Perlu mereka jelaskan. Dan kita lihat Timbalan Perdana Menteri mengatakan apa pada hari ini? Bila kami minta perbezaan di antara memelihara kebebasan mahkamah dan tidak memelihara kebebasan mahkamah, mereka minta kami pula yang tunjukkan garis pemisahan. Sidang hadirin sekalian. Tak apalah, saya bagi ya. Apabila keadaan memelihara kebebasan mahkamah adalah apabila kita tak mengganggu mahkamah untuk memberikan dan menjalankan tugas mereka, iaitu untuk meletakkan hukuman kepada pesalah-pesalah jenayah. Sidang hadirin sekalian, dan keadaan tidak memelihara adalah berlaku apabila ada campur tangan dalam proses tersebut menyebabkan keputusan yang diberikan mahkamah adalah bukan daripada hakim-hakim itu sendiri tetapi disebabkan adanya faktor-faktor luar. Sidang hadirin sekalian, namun begitu pada hari ini tidak berlaku pun perkara tersebut kalau kita mengekalkan pengampunan diraja ini. Sidang hadirin sekalian, itu yang pertama. Dalam pertikaian beliau yang kedua, beliau mengatakan pada hari ini, sudah ada modur relatif dalam pelbagai negara. Namun begitu, sidang hadirin sekalian, tak bolehlah kita ambil modur relatif di negara-negara luar kalau perkara itu tidak berlaku di negara Malaysia. Mereka katakan pada hari ini banyak negara luar yang menggunakan pengampunan diraja dan hasilnya berlakunya korupsi. Tapi di negara Malaysia berlaku ataupun tidak perkara itu tidak berlaku, maka tidak boleh untuk kita menjalankan apa yang dijalankan oleh negara luar.
Analoginya mudah seperti ini. Kalaulah negara-negara di Eropah mengalami penyakit cacar monyet, tetapi di Malaysia tak ada penyakit cacar monyet. Adakah perlu untuk kita mengambil vaksin cacar monyet sidang hadirin sekalian? Tak perlulah sebab tak berlaku di Malaysia sidang hadirin sekalian. Sudah cukup mudah logik yang saya bentangkan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Kita lihat pula hujah yang kedua di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Mereka katakan untuk kita memansuhkan pengampunan diraja ini adalah kerana untuk kita mendidik masyarakat. Kalau adanya pengampunan diraja ini, kita tak dapat mendidik penjenayah-penjenayah ini bahawasanya kesalahan yang mereka lakukan itu adalah salah dan wajar untuk diberikan hukuman yang setimpal sidang hadirin sekalian. Namun begitu, kalaulah kita tak mansuhkan, akan lebih mendidik. Sebab apa? Kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahawa pada hari ini dalam untuk kita menegakkan keadilan dalam mahkamah, kita juga akan adakan belas ihsan di mana apabila telah selesai segala proses di mahkamah dan pesalah tersebut telah pun menjalani sebentar hukuman yang telah pun diberikan, barulah akan diberikan pengampunan diraja oleh Tuan Yang Dipertua atas nasihat pelbagai pihak dan akhirnya Tuan Yang Dipertua sendiri yang akan menilai sama ada pesalah tersebut wajar ataupun tidak diberikan pengampunan sidang hadirin sekalian. Maka dengan itu, rangkuman pembidasan saya telah tunjukkan kepada anda bahawa pada hari ini berlaku banyak kelumpuhan di meja perwakilan kerajaan di mana mereka gagal untuk menunjukkan keadaan status quo yang perlu untuk kita memansuhkan terus pengampunan diraja. Tidak pernah ditunjukkan, maka saya kira sebenarnya tak perlu pun untuk kita mansuhkan sebab keadaan pada hari ini kebebasan mahkamah dalam melakukan tugas mereka dan menjalankan proses-proses kehakiman masih lagi terjaga dan tidak ada pun berlaku sebarang unsur-unsur rasuah dan integriti dalam proses tersebut sidang hadirin sekalian. Maka saya kira tidak ada lagi sebab untuk kita menerima usul perdebatan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat, sidang Dewan yang dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tuan Suara. Dewan yang mulia, cacar marba dalam Dewan Perdebatan pada hari ini boleh untuk saya letakkan salah keadaan ini kepada Perdana Menteri atas sebab beliau gagal untuk menjelaskan konsep pada hari ini dengan baik. Kita analisis terlebih dahulu konsep pembawaan pembangkang kerajaan pada hari ini. Pertama, apabila mereka ingin melihatkan kepada kapasiti-kapasiti yang ada pada negara Malaysia. Namun daripada bangkit yang pertama sehingga duduknya yang ketiga, saya tidak pernah dengar apakah kapasiti yang ada di dalam negara Malaysia pada hari ini. Kerana apa? Kerana mereka sendiri sedar sebenarnya tak ada keperluan pun untuk kita memansuhkan pengampunan diraja pada hari ini. Kedua, apabila saya tanyakan kepada mereka bagaimanakah keadaan kebebasan pada hari ini dipelihara, jawab mereka yang dijawab oleh yang kedua adalah dapat meletakkan hukuman dan dapat meletakkan kesalahan serta dapat mendidik. Yang mana saya kira kedua-dua perkara ini masih lagi dapat untuk kita capai melalui badan kehakiman kita pada hari ini. Kita masih lagi dapat meletakkan hukuman dan juga dapat meletakkan kesalahan serta dapat mendidik. Masalah daripada konsep ini diwarisi di dalam hujah mereka apabila mereka ingin meletakkan kepada jenayah rasuah. Namun apabila ditanyakan oleh yang ketiga saya, apa sebenarnya masalah rasuah yang dapat pengampunan dalam negara kita? Tak ada pun sebenarnya. Jadi tak ada keperluan sebenarnya untuk mereka risau. Tak ada rasional pun untuk mereka mencadangkan usul pada hari ini. Dan berkenaan dengan mendidik, adakah mesej moral mereka cuba bawakan? Mahkamah kita pada hari ini setelah menjatuhkan kesalahan dan hukuman kepada kes-kes rasuah yang telah berlaku dalam negara kita, adakah ini bukti mahkamah tidak mendidik? Tidak, mahkamah kita dapat mendidik. Malah mahkamah kita dapat mendidik bahawa mahkamah kita adalah badan yang bebas, tidak terpengaruh oleh mana-mana pihak. Jadi, kita lihat pula pada perwakilan pembangkang, di mana pada hari ini kami ceritakan kepada anda bahawa kita tidak akan memansuhkan pengampunan diraja kerana ianya tidak menyekat kebebasan. Bagaimana kami katakan ianya tidak menyekat kebebasan? Pertama, kita telah pun ada perlembagaan yang telah menggariskan panduan bagaimana pengampunan diraja ini boleh dilaksanakan. Pertama, adanya lembaga pengampunan, ada nasihat daripada peguam negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan perlu jalani hukuman terlebih dahulu. Mereka perlu dididik terlebih dahulu. Jadi, kita lihat bagaimana adanya perkara inilah yang melindungi badan kehakiman kita dan melindungi kebebasan mereka dalam membuat keputusan. Kedua, kami ceritakan kepada anda bahawa masalah yang mereka risaukan pada hari ini sebenarnya tidak pun wujud, di mana ianya tidak mengganggu pertimbangan hakim. Datuk Akbar telah bercerita mahkamah kita pada hari ini masih dapat membuat keputusan. Mahkamah kita pada hari ini masih lagi dapat mensabitkan kesalahan tanpa ada pengaruh mana-mana pihak kerana ini adalah proses meletakkan salah dan hukuman adalah proses mahkamah dan proses pengampunan adalah proses yang berbeza. Tidak ada pertindihan, malah tidak ada masuk campur pun. Andainya berlaku salah guna kuasa, ianya tetap disalahkan kepada diraja, bukannya pada badan kehakiman. Dan dalam keadaan pada hari ini, kita tidak pernah pun menafikan bahawa golongan-golongan pesalah ini adalah salah. Tetapi kami katakan bahawa mereka juga berhak dan juga untuk demi keadilan perlu ada belas ihsan juga terhadap mereka sebagaimana ada pada kesalahan lain. Akhirnya dapat hukuman, dapat mendidik, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat.
Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Untuk memelihara kebebasan kehakiman. Pada hari ini sebab itulah kami di meja pihak kerajaan menunjukkan ataupun membuktikan masalah yang ada dalam pengampunan diraja dan apakah yang kami hadir dengan mekanisme memansuhkan pengampunan diraja supaya apa kita dapat capai. Kerana kami di meja pihak kerajaan dan pihak pembangkang sendiri tadi bersetuju bahawa ada masalah dalam pengampunan diraja sendiri, Tuan dan Dipertua Dewan. Itu masalah di meja pihak pembangkang, Tuan dan Dipertua Dewan. Namun tidak mengapa, kita tiba antara pihak pembangkang dan pihak kerajaan mana yang lebih teliti dalam menjawab usul perdebatan pada hari ini. Usul demi memelihara kebebasan kehakiman. Dewan ini akan memansuhkan pengampunan diraja, Tuan dan Dipertua Dewan. Maksudnya pada hari ini, kita bukan hendak bincangkan sama ada kita perlu ataupun tidak perlu memasukkan pengampunan diraja. Tetapi yang perlu kita bincangkan pada hari ini sama ada dengan memasukkan pengampunan diraja, kita dapat memelihara kebebasan kehakiman ataupun tidak, Tuan dan Puteri Dewan. Maksudnya pada hari ini, asas bangkangan mereka dan segala hujah-hujah mereka, bidasan-bidasan mereka tidak pernah pun menafikan bahawa apabila kita memasukkan pengampunan diraja, ketiga-tiga kapasiti ini wujud dan dapat memelihara kebebasan kehakiman, Tuan dan Puteri Dewan. Kenapa? Mereka sendiri setuju bahawa bukan masalah hakim, tapi masalah pengampunan diraja sendiri, Tuan dan Dipertua Dewan. Ini masalah di meja pihak pembangkang tidak cakna dengan apa yang dibawakan dalam usul perdebatan di meja pihak kerajaan pada hari ini. Dan menyebabkan apa? Mereka tidak pun pernah bertembung. Sebab apa? Mereka tidak pernah menafikan kapasiti, mereka tidak pernah menafikan bahawa dengan memasukkan pengampunan diraja dapat mencapai objektif kita dan mereka tidak berkongsi dalam kita memberikan pembuktian, Tuan dan Dipertua Dewan. Ini masalah di meja pihak pembangkang. Satu masalah, kalau kita hendak berdebat begini, seperti ini, memang tidak akan ke mana-mana, Tuan dan Dipertua Dewan. Sebab apa? Mereka tidak hendak berkongsi subjek yang sama, Tuan dan Dipertua Dewan. Kami berkata-kata tentang pengampunan diraja, mereka hendak menyalahkan tiba-tiba hakim, Tuan dan Dipertua Dewan. Ini masalah mereka. Kami tahu proses-proses kehakiman. Itulah perkara pertama, Tuan dan Dipertua Dewan. Perkara kedua, Tuan dan Dipertua Dewan, kebebasan kehakiman, Tuan dan Dipertua Dewan. Kita lihat bagaimana pembangkang mengolah perkara ini, Tuan dan Dipertua Dewan. Kata yang pertama dan kedua, mereka kata mereka masih bebas dalam proses kehakiman. Ya, kami di meja pihak kerajaan tidak kata yang mereka ini terkekang masa proses kehakiman, Tuan dan Dipertua Dewan. Namun, apabila mereka meletakkan hukuman tersebut, selepas proses kehakiman tersebut, kehakiman mereka tidak lagi mempunyai kebebasan, Tuan dan Dipertua Dewan, atas ketiga-tiga perkara ini, iaitu mengadili, mendidik dan mencegah ini, Tuan dan Dipertua Dewan. Dan kalau kita lihat, sebab itulah ketiga-tiga kami menunjukkan kapasiti bagaimana dengan kita memasukkan pengampunan diraja, kita dapat capai memelihara kebebasan kehakiman, Tuan dan Dipertua Dewan. Dan yang ketiga, masalah mereka, paku dulang, paku sepeh, kata orang dia yang lebih, Tuan dan Dipertua Dewan. Dari segi pembuktian, Tuan dan Dipertua Dewan, kata mereka meminta negara yang menjalankan pengampunan dan integriti tinggi. Dan dalam masa sama mereka kata hanya beberapa negara sahaja, Tuan dan Dipertua Dewan. Maksud mereka sendiri setuju, hanya beberapa negara sendiri yang setuju yang pengampunan diraja ini masih relevan untuk memelihara kebebasan kehakiman, Tuan dan Dipertua Dewan. Dan perkara yang kedua pula, kalau kita lihat berapa banyak negara yang telah pun tidak ada lagi keampunan terhadap masalah integriti ini, kenapa mereka setuju bahawa apabila kita letakkan pengampunan dalam masalah integriti, kita akan memberi mesej moral yang buruk kepada rakyat-rakyat dan juga ahli masyarakat, Tuan dan Dipertua Dewan. Seperti apa, Tuan dan Dipertua Dewan? Kita tidak ingin kes-kes Datuk Harun Idris, Tan Sri Erik, Datuk Sri Saleh Ismail yang mendapat pengampunan diraja berlaku lagi, Tuan dan Dipertua Dewan. Sebab itulah kita di meja pihak kerajaan hadir dengan usul. Kerana kami nampak kapasiti apabila kita memasukkan pengampunan diraja dapat mengadili kesalahan dengan campur tangan, mendidik masyarakat dari segi hukuman, mencegah jenayah integriti dengan memberikan hukuman, Tuan dan Dipertua Dewan, dapat memelihara kebebasan kehakiman. Mohon terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga kehormatan
dan keharmonian Dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim untuk membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang, saya akan memasukkan para hakim ke dalam bilik breakout hakim untuk berbincang dan membuat keputusan. Angin kencang itu menuntut satu kemahuan, menegaskan satu pendirian. Bahawa bahasa Melayu itu satu perjuangan kemerdekaan, lambang perpaduan kebangsaan. 22 Jun 1956, hasil daripada kesaktian lidah rakyat, kami lahir sebagai institusi keramat dengan nama Dewan Bahasa dan Pustaka. Angin semilir bertiup perlahan-lahan memupuk rasa cinta dan penghayatan. Kami percaya obor perjuangan mendaulatkan bahasa kebangsaan perlu sentiasa disemarakkan nyalanya. Angin kencang itu kembali datang membawa suara bantahan, meluahkan rasa kekecewaan. Sesungguhnya, bahasa Melayu itu mesti dipertahankan. Angin timur dan barat membawa harumnya wangian bahasa Melayu ke seluruh tanah air tercinta, melahirkan ribuan cerdik pandai, merentasi pelbagai bidang ilmu, memperkaya khazanah kesusasteraan, mendepani segala perubahan zaman. Kami hadir dengan semangat dan harapan memandaikan generasi masa hadapan yang tetap bertunjangkan kebangsaan. Angin sendalu menderu lembut, lalu membiaskan kedinginan. Dalam dunia yang sentiasa mengejar kepesatan, kami akan memastikan bahasa Melayu tidak akan ketinggalan dengan penghasilan produk dan perkhidmatan yang akan memberikan nilai ekonomi. Angin pancaroba sering berubah-ubah tiupannya, membawa cabaran dan halangan. Kami tetap akan membakar semangat, memupuk rasa kebersamaan agar anda sentiasa berdiri bangga di mata dunia dengan identiti kebangsaan yang tidak pernah sesekali goyah. Kami sedar angin akan terus bertiup yang akan membuatkan anda berhadapan keraguan kesetiaan. Tetapi kami akan tetap berdiri teguh kerana kami satu-satunya petugas zaman yang akan tetap mempertahankan, kerana kami Dewan Bahasa
dan pustaka lahir dari restu jiwa pahlawan. Kami ucapkan dengan sepenuh keazaman, bahasa itu jiwa bangsa.
Perhatian kepada semua peserta, sila buka video anda untuk sesi komentar. Seterusnya, saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan kali ini. Para hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Cik Pian dengan Puan Juara ada di situ? Ada di sini. Okey. Okey, boleh saya mulakan? Okey, baik. Untuk ni nak umum keputusan dulu ke nak bagi komen dulu ni? Bagi komen dulu. Komen dulu. Okey, baik. Secara nak panggil apa secara total ya, saya rasa perdebatan ini sangat menarik, tapi ada beberapa kekangan lah dari segi case setup dia di pihak kerajaan. Namun saya rasa ada isi-isi ataupun ada hujah yang bernas di situ. Namun bagi saya, kalau saya jadi kerajaan if I'm the government of the day saya rasa pendefinisian tu agak tidak inilah cermat sebab dia membuka banyak lubang untuk pihak pembangkang attack. So kalau saya personally, the way how set up the case is ganhul lah. Dari segi pemansuhan itu jangan hanya fokuskan kepada kesalahan jenayah Kuala Putih dalam kes ni kerajaan very sebab bila dia hanya tertumpu pada jenayah Kuala Putih saya dapat lihat bahawa dia punya penghujahan dari sebelah ataupun di rebuttal di sebelah pihak pembangkang, dia membuka ruang yang begitu banyak kepada mereka sebab mereka hanya perlu kekal dengan status quo. So bila status quo sudah ada di situ, so apa masalah dia? Ya, walaupun apa yang telah dibangkitkan di pihak kerajaan adalah di mana beliau ketiga-tigalah pendebat di pihak kerajaan kata kita tidak mahukan satu undang-undang yang reaktif dia adalah very relative so bagus di pihak kerajaan bila boleh nampakkan dia perkenalkan beberapa model seperti the Danish model, the Finland model and also the Canadian model However, on pihak kerajaan, pihak pembangkang pula dari segi kekurangan dia boleh nampakkan apabila I would say that they are very pihak pembangkang ni they like to sweep statement So bila kita kata sweep statement under carpet, pihak pembangkang dia punya address ataupun bila dia nak sentuh dia punya isu pokok daripada pihak kerajaan tu dia tak begitu mendalam it's very surface level in that sense So I guess that's all from my comment. Mungkin komen yang lebih detail kalau perlukan nantilah. So mungkin saya umum dahulu keputusan, nanti para pendapat bolehlah berhubung dengan hakim lain ataupun saya untuk dapatkan lebih So jadi untuk perdebatan ini dia adalah perdebatan yang begitu sengit hujah means that usul hari ini ditolak
So dengan margin 4.5 dan juri adalah 2-1 kepada pembangkang. So pendebat terbaik hari ini jatuh pada Datuk Ashraf Nordin dari pihak kerajaan, tahniah. So jadi ini adalah keputusan dia untuk sidang ketiga. Sekian, terima kasih. Saya pulangkan kembali kepada pengerusi majlis. Baiklah, sekarang saya akan mengesahkan keputusan yang telah diberi. Usul ditolak, margin 4.5, juri 2-1 kepada pihak pembangkang dan pendebat terbaik ialah Datuk Ashraf Nordin daripada UTHM. Betul ke Encik Alvin Kim? Okay, Ya, baiklah. Betul. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi kali ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat berserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.